Kita mula-mula baca. Cuba balik kan tadi. Dengan syarah. والأظهر على الأول وجوب الظهر بإدراك تكبيرة آخر العصر آخر وقت العصر ووجوب المغرب بإدراك تكبيرة آخر وقت العشاء لأن وقت الثانية. Ini pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Kalau dia dapat satu juzuk walaupun sekadar takbiratul ihram dalam sembahyang kedua, iaitu isyak dan juga asar, maka dia juga wajib mengqada solat sebelumnya, iaitu zuhur, iaitu maghrib, dengan syarat baqa as-salama minal mawani yang kita telah terangkan minggu lalu. Apa yang ilah dia? Lianna waqta tsaniyati waqtun lil ula. Kerana waktu yang kedua, waktu isyak adalah waktu bagi maghrib. Waktu asar adalah waktu bagi zuhur. Dalam bab jamak. Fi jawazil jam'i fakadha fil wujubi. Maka begitulah juga kita jadikan waktu kedua itu adalah waktu bagi solat yang pertama dari segi kewajipan. Dari segi apa? Kewajipan qada. Jadi bila dia dapat satu juzuk daripada waktu kedua, seolah-olah dia dapat satu juzuk daripada waktu pertama. Maka waktu kedua wajib ditunaikan, waktu pertama pun wajib ditunaikan. Faham? Dan saya telah jelaskan ini berdasarkan mazhab yang mengatakan adanya waktu bagi solat jamak, iaitu mazhab jumhur. Adapun seperti mazhab al-Imam Abi Hanifah yang mengatakan tidak ada solat jamak secara umumnya, maka tidak berbangkitlah perkara seperti ini. Kemudian wathani, pendapat yang kedua yang kita nak jelaskan hari ini, muqabil azhar ini bagaimana? Jadi sebelum ni saya, sebab tak tengok syarah, jadi kita andai je muqabil azhar ini tidak wajib qada solat yang pertama mutlaqan seperti mana mazhab lain. Tetapi bila kita tengok balik dalam syarah, muqabil azhar ini bukan begitu. Muqabil azhar wajib qada sembahyang pertama dengan syarat tertentu, bukan tak wajib secara mutlak. Apa dia syarat tertentu tu? wathani la tajibu adh-dhuhru wal maghribu bima dhukira. Bima dhukira ay bi idraki Takbiratin takbirah ataupun rakaah atas qaul yang kedua. La tajibu adh-dhuhru awil maghribu bima dhukira. Tak wajib. Dengan semata-mata kita dapat satu rakaat atas qaul marju' ataupun dapat takbir atas qaul mu'tamad, tidak wajib qada solat sebelumnya. Bahkan bal la budda min ziyadati 4 raka'atin lidhuhri. bahkan perlu tambah 4 rakaat. Maksudnya dia dapat satu takbir dan masa cukup untuk 4 rakaat. Makna kata, kalaulah perempuan ni putus haidnya pada waktu asar, tengah waktu asar, ada baki sejam lagi, sama ada atas qaul yang pertama ataupun atas qaul yang kedua, perempuan ini wajib mengqada sembahyang asar dan sembahyang zuhur. Jadi kalau kita tak tengok syarah ni, kita rasa mutlak tak payah. Tapi bukan. Tidak perlu kalau hanya dapat sekadar takbiratul ihram. Faham? Bahkan kena tambah waktu sekadar kalau dia ini tidak musafir, maka 4 rakaat untuk sembahyang zuhur. Kalau dia ni musafir, 2 rakaat. Kalau waktu itu waktu isyak, perlu ada tambahan keluasan waktu sekadar 3 rakaat. Faham? Bagi wa rak'ataini fil musafiri wa thalathin lil maghribi.
لأن جمع الصلاتين الملحق به إنما Jadi illah dia kenapa? Illah dia kerana jamak di antara dua solat. Kita telah menghukumkan bahawasanya wajib berbuat demikian kerana kita menganggap itu adalah waktu bagi waktu pertama dari segi jamak. Maka bila kita perhatikan bab jamak ni, maka lianna جمع الصلاتين الملحق به. Jadi kerana jamak di antara dua solat yang dikiaskan akan dia maksudnya masalah ini dengannya jamak di antara solat. Jadi masalah ini apa? Al-mulhaq, naib fa'il bagi mulhaq apa? Al-mulhaq wujub, al-mulhaq hukmul wujub. Bihi ay bi hukmil jamak. Yang hukum wajib ni, hukum wajib maksudnya wajib tunai, wajib qada ini, bukankah dia telah dikiaskan dengan masalah jamak? Dikiaskan. Seperti mana waktu kedua ini adalah waktu yang pertama dalam bab jamak, maka waktu kedua adalah waktu pertama dalam bab wajib qada. Faham? Lagi? إنما يتحقق إذا تمت الأولى وشرع في الثانية في الوقت. Wa syar'a fi sa'ali fil waqti. Kalau kita kata, kalau kita tengok dalam masalah jamak takhir kan. Dalam masalah jamak takhir, satu orang itu hanya dikira dia semayang jamak takhir bila apa? Dia dah mula buat semayang pertama dan semayang yang kedua itu sempurna dalam waktu. Dalam waktu yang kedua. Dia tak boleh jadi jamak takhir kita semayang asar waktu asar. Semayang zuhur waktu asar ke semayang asar waktu asar. Kemudian semayang yang kedua kita semayang waktu maghrib. Dia lambat sangat semayang jamak takhir. Sampai sebahagian solat itu berada di luar waktu, dia tak jadi jamak, dia qada. Faham? Oleh kerana kita telah kiaskan masalah ini dengan masalah jamak, maka perlulah juga dipraktikkan pada dia syarat jamak. Iaitu apakah syarat jamak? Syarat jamak itu adalah hendaklah semayang yang kedua itu berada dalam waktu. Faham? Berada dalam waktu. Jadi sebab itu ketika kita nak menghukumkan surah wajib ini, kita kena meraihkan keluasan waktu yang cukup untuk semayang yang sebelum tu. Jadi kias ini agak halus lah untuk kita fahami tanpa ada rujukan daripada ulama. Baca. ولا تجب واحدة من الصبح والعصر والعشاء بإدراك جزء. Yang ni tak ada khilaf. Satu orang dia dapat hujung waktu isyak. Biidraki apa? Biidraki juz'in mimma ba'daha. Mimma ba'daha. Dia bukan, dia dapat waktu zuhur. Dia dapat waktu zuhur, maksudnya sebelum habis waktu zuhur haid dia berhenti. Maka tak ada khilaf, dia tak wajib qada subuh. Faham? Tak ada khilaf. Zuhur. Satu lagi apa? Subuh satu lagi? Minas subhi wal asri. Asar mimma ba'daha. Tak ada khilaf kalau satu orang tu dia dapat waktu apa? Waktu apa? Maghrib. Hujung waktu maghrib. Lalu dia kena qada juga waktu sebelum maghrib, iaitu asar. Tak. Yang ada kena qada sebelum hanya dua je. Habis haid waktu asar atau habis haid waktu isyak. Kalau isyak sebelumnya apa? Maghrib. Kalau asar sebelumnya zuhur. Seterusnya lintifa'il jam'i bainahuma. Sebab apa? Sebab tidak ada jamak antara subuh dengan zuhur. Tak ada. Tidak ada jamak antara asar dengan maghrib. Jelas. Kemudian wala yushtaratu fil wujubi idraku zaman at-taharati. Lagi wa yushtaratu fihi imtidadu salamati min al-mawani'i zamana imkan at-taharati was-salati. Dia ada dua. Daripada segi dapat satu rakaat atas qaul marjuh ataupun dapat sekadar takbir atas qaul mu'tamad,
kita tak ambil iktibar ataupun kita tidak campurkan dalam iktibar waktu yang cukup untuk suci. Dia ada dua tu. Mendapat waktu wujub dengan baqa'us salamah. Maksudnya, kalaulah kita kata, okey, dia kalau dapat sekadar takbir dalam waktu asar, dia wajib sembahyang asar kan? Adakah dia dapat satu takbir itu di samping kena tambah juga waktu yang cukup untuk bersuci? Okey, untuk bersuci seminit setengah contoh. Untuk takbir setengah minit. Tu pun panjang tak? Maksudnya dia ni mesti dapat 2 minit barulah wajib sembahyang asar. Itu kalau kita mengambil kira waktu bersuci. Faham? Kita tak ambil kira. Yang dalam waktu asar tu, waktu kedua tu, kita hanya ambil kira waktu yang cukup untuk takbir sahaja. Waktu yang cukup untuk suci tidak ditambah dalam iktibar. Tetapi waktu yang cukup untuk bersuci ditambah daripada segi baqa'us salamah minal mawanid. Faham? Maksudnya dia mesti kekal selamat daripada mawanid sekadar rakaat yang mencukupi ditambah dengan bersuci. Faham? Faham ke tak faham? Faham ke faham? Faham. Okey? Okey? Bas. Sambung. Walau balagha fiha fi shalah. Ada istilah yang dipanggil kamil, ada istilah dipanggil naqis. Kamil ni merujuk orang yang dah baligh, naqis orang yang belum baligh. Maka dibawa satu masalah. Kalau seseorang itu dia ini naqis, maknanya belum baligh, solat tidak wajib atas dia. Tidak wajib. Budak tu tak wajib solat dengan makna dia tidak kena azab lah kalau tak solat. Tetapi mak dia, ayah dia ke siapalah wajib suruh dia solat. Dia tak wajib solat, tapi mak ayah dia wajib suruh dia solat. Kalau dia tak solat, dia tak berdosa lah. Tapi mak ayah dia boleh rotan dia kalau dia umur 10 tahun. Faham? Okey, dia solat. Di tengah-tengah solat dia baligh. Dia ada pelbagai surah. Satu budak, dia semayang awal tadi, dia belum baligh lagi, dia semayang awal Zuhur. Kemudian lepas dia dah habis solat pukul 3 ke apa, dia baligh. Maksudnya dia baligh setelah selesai semayang. Dia baligh sebelum mula semayang. Dia baligh semasa sedang solat. Dia ada tiga surah imkan, surah ihtimal. Surah yang dibawa sekarang ini, dia tengah solat lalu dia baligh. Baca atammaha atammaha wa ajza'athu 'ala sahih. Apa perlu dia buat? Muqabil sahih kata solat itu tidak cukup untuk menggugurkan. Ijza' ni apa istilah kamu dah belajar dalam usul fiqh? Ijza' ni merujuk bila kita kata ajza'athu salatuhu. Apa maksud takbir perkataan ajza'athu salatuhu? Maksud daripada perkataan ajza'athu salatuhu, contoh adalah apa? Irtafa'at anhu zimmatuha. Terangkatlah daripada dia tanggungjawab solat, terangkat. Dah selesai lah, mana dia kira dah buat. Maka dibahaskan, dia ini solat separuh belum baligh, separuh keadaan dah baligh. 2 rakaat pertama belum baligh, 2 rakaat kedua dah baligh. Maka soalan dia, adakah solat yang dia buat tu dia kena ulang lagi sekali? Kalau itu pendapat muqabil sahih, dia kata kena ulang balik. Supaya apa? Dia kata supaya solat dia itu dikerjakan dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan daripada rakaat pertama sampai rakaat terakhir, dia solat dalam keadaan kamil, dah baligh. Faham? Sebab apa? Bila dia semayang macam tadi, separuh solat dia naqis, belum baligh, separuh solat dia kamil. Maka solat dia 2 rakaat pertama sunat, 2 rakaat kedua wajib. Dia akan jadi macam tu. Betul tak?
Maka kita bagi dia suruh buat lagi sekali supaya keempat-empat rakaat itu dibuat dalam keadaan dia itu wajib solat, iaitu baligh. Itu muqabil sahih. Pendapat yang muktamad mengatakan pertama dia teruskan solat wajib. Dia teruskan solat. Yang kedua apa? Yang kedua ajza'athu, dia tak perlu ulang balik solat. Ajza'athu irtafa'an anhu zimmatuhu al-ijza', dan dia tak perlu qada. Al-ijza' maksudnya irtazimatu wa yusqitul qada, dan menggugurkan dia daripada apa? Qada. Dia tak perlu nak qada. Dia tak perlu nak ulang. Baca. Dia dah habis solat baru baligh, maka ada khilaf juga. Fala i'adata 'ala sahih. Tapi yang dimaksudkan ba'daha tu, dia baligh dalam keadaan waktu masih ada. Kalau dia baligh lepas dah habis solat dan dah habis pun waktu solat tersebut, itu tak ada khilaf. Yang dia tak perlu qada. Yang dimaksudkan apa? Dia baligh selepas dah habis solat dalam keadaan waktu solat tersebut masih ada. Muqabil sahih kata dia ulang balik. Faham? Supaya solat itu dikerjakan dalam keadaan kamil. Pendapat yang muktamad dia fala i'adata 'ala sahih. Baca. Baca syarah tadi, salah tadi. Itu jawapan dia. Lelaki ni dia baligh dengan umur. Dia baligh dengan ihtilam. Faham? Alamatul bulugh kan. Jadi persoalan ni, macam mana seorang budak ni tengah sembahyang boleh baligh pula? Kan? Kalau dia tengah sembahyang keluar air mani, batal sembahyang dia. Jadi kalau batal sembahyang, dia tak boleh teruskan sembahyang. Macam mana tasawurkan? Itulah tasawur dia. Dia baligh dengan umur. Maksudnya masa tengah sembahyang cukup umur 15 tahun. Qamariyah. Itulah surah baligh tengah solat. Faham? Lagi? Pendapat Muqabil kata tak wajib dia itmam. Dia batalkan, dia sembahyang semula supaya dia solat dalam keadaan kamil. Baca. Sebab dia mulakan solat itu dalam keadaan nuqsan, itu belum baligh. Kemudian tapi kalau dia baligh lepas dah habis solat, barulah boleh kita taswirkan dengan dua kemungkinan kan. Dia baligh dengan umur atau dia baligh dengan keluar air mani, ihtilam. Ataupun haid bagi perempuan. Tajibu. Kena ulang juga. Sama dia punya alasan ni sama, supaya dia buat solat dia dalam keadaan kamal. Kemudian okey, habis. Sebelum ini kita belajar tentang dipanggil apa? Zawalul mawani'. Yang sekarang ini kita belajar turuwul mawani'. Turu ni maksudnya baru datang. Yang tadi ini awal waktu dia haid, hujung waktu haid terangkat. Awal waktu dia gila, hujung waktu hilang gila. Faham? Awal waktu dia pengsan, hujung waktu sedar. Itu dipanggil zawal, hilangnya mawani' daripada dia wajib sembahyang. Yang surah sekarang ni pula dipanggil turu, tara'a yatra, turu, baru datang. Maksudnya di awal waktu dia dalam keadaan suci, kemudian datangnya haid. Di awal waktu dia dalam keadaan sedar, datangnya gila, datangnya pengsan. Faham? Di awal waktu dia berada dalam keadaan belum baligh, kemudian datangnya baligh. Dalam surah ini, adakah solat itu wajib diqada? Perempuan dia sembahyang lambat, lepas 15 minit masuk waktu zuhur, dia datang uzur, dia tak boleh solat. Tak apalah tu, itu fahamlah dia tak boleh solat sebab sedang uzur. Tapi solat tersebut, adakah dia wajib mengqadanya? Apa kaedahnya? Baca.
wajabat tilka. Itu kaedah dia. In adraka qadral fardhi. Sekiranya dia dapat waktu yang meluasi akan sembahyang fardu dengan kaifiat yang paling ringkas, akhaffa mungkin. Dia panggil apa ibarat dia? Qadral fardhi akhaffa mungkin. Mungkin. Dengan kadar paling ringkas dia boleh buat sembahyang fardu itu. Kemudian wa illa fala wa illam yudrik qadar al-fardhi fala. Faham? Fala apa? Fala tajibu tilka salat, maksudnya fala yajibul qada lah. Maka dia tak wajib qada salat tersebut. Tak wajib qada. Dalam kitab ini disebut apa kaedah dia? Wajib ataupun tak wajib? Dia apabila masa yang berlalu itu cukup sekadar untuk sembahyang fardu. Soalan dia, adakah kita perlu iktibarkan juga waktu yang berlalu itu di samping cukup untuk solat, cukup untuk tutup aurat, cukup untuk berwuduk? Itu campur tak masa tu? Kalau solat contoh 5 minit, kalau wuduk 2 minit, tambah lagi tutup aurat 1 minit. So kita perlukan 8 minit baru kita kata dia wajib qada. Ataupun suci dengan tutup aurat tak kira. Kalau kita tengok zahir ibarat ni, tak sebut lah. Tak sebut ambil iktibar taharah. Tak sebut. Macam masalah sebelum ni, dia dapat sekadar takbir bas, tanpa kita ambil iktibar adakah dia dapat bersama dengan
qadru apa tahrimah tadi, taharah pun tidak kan. Dalam ibarat zahir, ibarat minhaj. Sama juga dalam ibarat ni tak tulis. Tak tulis. Jadi macam mana kaedah dia? Kita boleh buat kesimpulan terus ke? Oh, dia tak sebut maka tak lah. Tak kan. Kena baca syarah pula. Faham? Ni matan. Yang kita tu kita tak sebut. Kalau semua kita tak sebut, barulah boleh sebab kan. Sebab itu matan ni kalau satu orang tu tak ada pengalaman, dia tak boleh tengok zahir. Faham? Ada sebab musannif hazaf benda. Kadang-kadang benda tu maklum, kadang-kadang benda tu hanya kitab yang besar. Syarah kan matan kan. Jadi adakah perlu ataupun tidak? Justru itu kita perlu tengok dalam syarah. Mungkin Mahali ada sebut. Tapi dalam matan Muqaddimah Hadramiyah boleh sebut dalam matan. Faham? Siap? ولو قلنا أو حاضر أو أغمي عليه أول الوقت وجب قضاؤه إن مضى قدر الفرض مع الدهر إن لم تنجم tu ada tulis tu. Ma'at tuhri. Lagi? مع الدهر إن لم تنجم تقديمه. Tu syarat lagi. Kait tu pun ada kait. Faham? Kait ada kait. Sebab itu menguasai masalah fiqah tu dia perlu tahu kait. Quyut tu dia kena hafal. Kalau dia yakin dia ingat semua kait, baru dia boleh bagi jawapan. Faham? Kalau dia pun tak ingat kait apa yang ada, kait apa yang tak ada, jadi masalah yang khusus dia jadikan umum, kan? Maksud dia jawab umum. Masalah yang umum dijadikan khususkan pula. Faham? Quyut, ilhaqul quyut pun jadi perkara yang diihtimam oleh Imam Nawawi dalam Minhaj kan, sebut dalam Muqaddimah. Menyebutkan qaid yang fil asli mahdhufat kan, dihazafkan. Itu pun ada dihazafkan juga qaid. Jadi ma'at tuhri. Ma apa tadi kata? Ma'at tuhri. Maksudnya bukan hanya sekadar fardu bersama suci. Bersama suci itu ada kait lain pula. Kalau kita baca secara mutlak bersama suci itu mutlak. Jadi kita akan faham, oh bersama suci mutlak lah. Tak. Bukan semua keadaan. Bukan semua keadaan suci itu diambil kira. Tafsil. Ada keadaan diambil, ada keadaan tak. Faham? Ada keadaan tak. Maka apa kait dia? Ma'at tuhri illam yumkin taqdimuhu. Inilah wajah dia mengapa dalam matan Minhaj tak sebut. Sebab surah tuhur yang macam ni surah yang nadir, bukan ghalib. Apa maksud suci yang mana? Suci ada dua. Ada suci yang mana tak boleh buat awal daripada waktu. Ada suci yang boleh. Antara suci yang boleh buat sebelum masuk waktu dengan suci yang tak boleh buat, yang banyaknya adalah suci yang boleh dibuat awal waktu, sebelum masuk waktu. Sebab apa? Kita tak bubuh. Benda tu cari dalam syarah. Jadi maknanya kalau orang tu dia ni daimul hadas. Faham? Untuk dia ni kalau berlaku macam ni, kalau berlaku begini, maka kita perlukan apa? Tambah lagi waktu yang berlalu daripada awal waktu cukup untuk solat dan suci. Kalau dia punya suci tu adalah tayamum, tayamum kan tak boleh buat awal waktu, tak boleh buat sebelum waktu, maka waktu yang berlalu cukup untuk solat zuhur dan tayamum. Faham? Apa lagi? Dua tu je lah yang tak boleh buat awal waktu, daimul hadas dengan tayamum. Itu kan surah nadir. Jadi kalau kita tutup mata dari surah nadir, asalnya tak iktibar lah. Faham? Bersama dengan suci itu tidak diiktibar, sebab kebanyakan orang tidak berlaku pada dia surah nadir tersebut. Baca bas illam yakun illam yumkin taqdimu.
Tak boleh dibuat awal. Kemudian ada persoalan. Adakah perempuan, biasa kadang dalam masturat ni dimuzakarahkan, perempuan ni wajib sembahyang awal waktu. Bila tu? Bila? Sebab apa pula wajib sembahyang awal waktu? Bukankah ayat yang betul dia afdal sembahyang awal waktu? Afdal ke wajib? Benda yang tak wajib tak disebut wajib, kan? Benda yang tak wajib jangan sebut wajib. Kalau afdal, kita tak boleh nak mubalarah dalam targhib sehingga kita jadikan benda tu wajib. Untuk diri sendiri itu bab lain, faham? Dia ada beza cakap untuk diri sendiri, cakap untuk orang lain, faham? Jadi kalau dia ulama, dia cakap untuk umum. Untuk diri sendiri dia cerita lain, faham? Jadi kita dah bahaskan di awal perbahasan, waktu solat ni muwassa'. Awal waktu seperti mana lelaki afdal, perempuan pun afdal, sama je. Jadi alasannya takut dia ni tengah waktu dia tak solat lagi, datang uzur. Faham? Datang uzur. Bila datang uzur, dia tak bolehlah solat. Atas alasan itu kita hukum wajib dia solat awal waktu. Soalannya betul ke? Maksudnya betul ke kaedah itu? Dengan alasan tadi kita boleh hukum dia jadi mudayyak, faham? Asalnya waktu solat tu muwassa', tapi kerana takut datangnya haid maka dia jadi mudayyak, macam orang yang berada di hujung waktu. Jawapannya tak. Sebab bukan semua keadaan perempuan ada ihtimal datang haid. Okey, contohnya dia baru lepas haid, suci tak habis 15 lagi. So selagi suci belum habis 15, tak mungkin datang haid. Tak ada ihtimal langsung, faham? Tak ada ihtimal. Jadi bila tak ada ihtimal, illah tadi terbatal lah. Kalau benda tadi boleh dijadikan illah kerana khawatir haid datang, maka illah itu tak terpakai, faham? Dia boleh terpakai pakai satu kaedah yang dalam Jawami' pada sebut, memang waktu solat ni muwassa', tapi kalau satu orang tu zan, nak kata yakin sebab benda akan datang, kan? Bila berat sangka dia, kalau dia lewatkan solat, dia akan terluput. Sebab apa? Dia mati, kena bunuh, ataupun dia gila, dia dah tahu timing gila dia, faham? Atau haid. Memang ini hari yang beratnya. Kalau ikut adat sebelum ni, datang hari ni. Waktu macam ni lah. Kalau lewat sikit, datang. Di situ ada wajah untuk kita kata, untuk dia wajib pada hari itu, pada ketika itu, untuk dia awalkan solat. Sebab pada ketika itu dia bertukar daripada muwassa' kepada mudayyak. Tapi dia mesti ghalib, zan. Dia tak boleh syak, tak boleh waham, tak boleh zan yang berat, baru boleh. Dia baru betul dengan kaedah, kan? Bukan dia nak targhib perempuan awal waktu, kita cakap wajib. Tak boleh, kan? Benda yang wajib, benda yang betul. Wallahu a'lam bishawab.